tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Jawhari dan juga Hanif Haikal, kami akan membentangkan untuk tugasan yang terakhir bagi BMMB 3013 iaitu Sastra Kanak-kanak. Okey, kita akan tengok yang pertama dahulu iaitu pengenalan. Untuk pengenalan, Sastra Kanak-kanak adalah satu karya yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak mengikut peringkat umur dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka dan mampu menimbul kepada mereka untuk membaca dan menghayati cerita-cerita dalam buku tersebut. Muhammad Sidin Ahmad Ishaq 2005 menyatakan bahawa sastra kanak-kanak mempunyai tafsiran yang agak luas dan juga umum. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung dengan sinopsis cerpen. Tajuk adalah Putus. Syamira berasa tidak puas hati apabila menerima gelantangan berwarna biru daripada ayahnya sebagai adik kembar kepada Syahira. Syamira mahukan gelantangan berwarna merah jambu milik kakaknya. Setelah berlaku pergaduhan, maka gelang berwarna merah jambu yang direbutkan itu telah putus. Dengan terputusnya gelantangan itu, adakah juga terputus tali persaudaraan adik-beradik kembar ini? Baiklah, saya akan teruskan dengan menganalisis ataupun membedah struktur karya yang terdapat dalam cerpen Putus ini. Baiklah, saya akan mulakan dengan tema dan persoalan. Tema bagi cerpen Putus ialah kasih sayang antara ahli keluarga dan juga kesyukuran. Tema ini dibawakan oleh penulis kerana kasih sayang dan kesyukuran ini merupakan sesuatu yang dialami dan dirasai sendiri oleh setiap murid-murid ataupun kanak-kanak itu sendiri. Dan terdapat 3 persoalan yang cuba disampaikan melalui cerpen Putus, iaitu yang pertama, perasaan cemburu antara adik-beradik kembar. Yang kedua, kebijaksanaan ibu bapa dalam menyelesaikan masalah keluarga yang melibatkan anak-anak. Dan yang ketiga, hubungan antara ahli keluarga yang tidak akan terputus. Ketiga-tiga persoalan ini akan dijawab melalui tema yang telah dipilih oleh penulis, iaitu kasih sayang antara ahli keluarga dan juga kesyukuran. Kita tengok pula watak dan perwatakan dalam cerpen Putus. Sebelum saya cerita tentang watak utama dan watak sampingan yang terdapat dalam cerpen Putus ini, saya ingin menyatakan sedikit bahawa menurut Manasikana 2013, dalam buku yang berjudul Berdiri di Akar Diri, Kritikan Sastra Melayu Pasca Moden, dalam sesebuah cerpen terdapat pelbagai watak yang boleh diwujudkan oleh penulis, namun terdapat hanya satu watak utama sahaja, dan watak-watak yang lain itu akan bertindak untuk memperkuatkan lagi watak utama. Dan kita lihat watak utama dalam cerpen Putus ini ialah Syamira yang bertindak sebagai adik kembar, manakala terdapat 3 watak sampingan, iaitu Syahira, kakak kembar kepada Syamira, dan juga ayah, iaitu ayah kepada Syamira dan Syahira. Dan watak yang terakhir ialah ibu, iaitu ibu kepada Syamira dan juga Syahira. Syamira dan Syahira ini merupakan pelajar sekolah rendah. Baik, kita tengok pula perwatakan bagi setiap watak yang terdapat dalam cerpen Putus. Syamira yang merupakan adik kembar, beliau mempunyai watak sebagai seorang yang tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Buktinya, Syamira berasa tidak puas hati apabila mendapat gelang tangan berwarna biru yang diberikan oleh ayahnya kepada dirinya. Dan Syamira ingin mendapatkan gelang tangan daripada kakak kembarnya sendiri, iaitu Syahirah, dan gelang tersebut berwarna merah jambu seperti warna kesukaan Syamira. Dekat situ kita lihatlah bahawa Syamira ni tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Walaupun mempunyai gelang tangan yang sama, tetapi Syamira masih mahukan apa yang dimiliki oleh kakak kembarnya. Dan yang kedua, perwatakan Syamira ialah mudah marah, disebabkan beliau berasa tidak puas hati dengan warna gelang tangan yang diberikan oleh ayahnya. Beliau mudah marah dan berebut gelang tangan daripada kakaknya. Dan yang ketiga ialah beliau mudah mengaku kesalahan walaupun beliau telah mencetuskan pergaduhan ataupun situasi yang tegang dalam keluarga mereka. Syamira telah bertindak dengan meminta maaf selepas beliau melakukan perbuatan tersebut kerana beliau mengaku kesalahan yang telah dilakukan. Kita lihat pula perwatakan bagi Syahira. Syahira ini merupakan seorang yang pemaaf. Bagi dalam cerpen Putus ini, pada bahagian peleraian, Syamira telah meminta maaf kepada Syahira dan Syahira telah memaafkan adik kembarnya kerana bagi Syahira hubungan adik-beradik kembar ini tidak akan
putus. Dan perwatakan yang kedua bagi diri Syahirah ialah beliau merupakan seorang yang penyayang. Beliau tetap memaafkan adiknya walaupun adiknya telah melakukan kesalahan ataupun telah menyebabkan rantai tangannya putus. Baiklah, kita tengok pula perwatakan ayah. Ayah merupakan seorang yang bijak membuat keputusan. Walaupun ayah telah berhadapan dengan situasi Syamira merentap gelang tangan Syahirah sehingga putus, ayah tidak terus menghukum Syamira pada waktu tersebut, malah membiarkan Syamira untuk masuk ke dalam bilik dan menenangkan diri terlebih dahulu. Dan ayah juga merupakan seorang yang penyayang kerana pada bahagian akhir cerpen ini, ayah dan ibu telah membelikan satu beg sekolah yang baru kepada Syamira dan Syahirah. Kita lihat pula perwatakan bagi ibu. Ibu merupakan seorang yang cakna, di mana pada pertengahan cerpen putus ini, iaitu pada bahagian Syamira dan Syahirah bergaduh, ibu dan ayah yang berada di dalam kereta cakna akan situasi pergaduhan tersebut dan mereka terus masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang berlaku dan tidak mengendahkan sahajalah situasi tersebut. Dan ibu juga merupakan seorang yang tegas kerana ibu telah mengarahkan ayah untuk memanggil juga Syamira yang berada di dalam bilik kerana Syamira tidak mahu makan bersama. Baiklah, selesai watak dan perwatakan, kita lihat pula plot yang ada dalam cerpen putus ini. Menurut Nur Hadi 2022, dalam bukunya Panduan Lengkap Menulis, cerpen selalu mempunyai plot tunggal di mana konflik, klimaks dan peleraiannya hanya bersifat tunggal, iaitu satu sahaja. Maka untuk satu cerita cerpen yang pendek, hanya plot tunggal sahaja yang perlu terdapat dalam cerpen tersebut. Kita lihat konflik dalam cerita putus ini. Syamira menarik putus gelang tangan kakaknya kerana tidak mahu gelang berwarna biru, dan konflik ini adalah permulaan kepada cerpen putus tersebut. Dan pada bahagian klimaks, kita dapat lihat bahawa Syamira tidak mahu keluar makan malam kerana masih merajuk, dan ibu sudah mula gusar tentang keadaan Syamira tersebut. Dan klimaks ini dileraikan apabila ibu dan ayah membelikan beg sekolah baru kepada Syamira dan Syahirah supaya mereka tidak bergaduh lagi. Kita lihat pula teknik yang digunakan dalam cerpen ini, iaitu yang pertama, teknik pemerian, di mana teknik ini digunakan untuk menjelaskan gambaran peristiwa yang berlaku secara langsung. Kita dapat lihat bahawa suasana tegang dalam semasa bergaduh dalam cerpen ini digambarkan apabila ada watak yang menangis, iaitu watak Syahirah. Baiklah, kita lihat pula teknik yang kedua yang saya gunakan untuk mencipta cerpen ini, iaitu teknik dialog, iaitu wujudnya banyak percakapan antara watak dalam cerpen putus. Okey, seterusnya ialah sudut pandangan. Sudut pandangan dalam cerpen ini dibahagikan kepada dua, iaitu sudut pandangan yang pertama, iaitu penulis menggunakan kata ganti nama diri pertama, contohnya adik dan kakak. Dan contoh dalam ayat ialah tak mahu, adik nak juga. Kataan adik itu telah menambahkan penulis menggunakan pandangan pertama ketika menulis cerpen putus ini. Dan sudut pandangan yang ketiga ialah penulis telah menggunakan kata ganti nama diri ketiga, contohnya Syahirah, iaitu nama watak sampingan. Contoh dalam ayat, ayah dan ibu masuk semula ke dalam rumah kerana mendengar tangisan Syahirah. Baiklah, kita lihat pula latar masa yang akan diterangkan oleh Nazmi. Okey, saya akan teruskan pembentangan dengan latar masa. Okey, kalau kita melihat daripada sudut latar, kita akan tahu yang latar ni terbagi kepada tiga, iaitu latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Okey, yang pertama ni kita akan tengok dulu latar masa. Okey, yang ada dua yang saya dapat kemukakan melalui cerpen tu. Yang pertama adalah pagi. Okey, kita akan tengok pada contoh dalam ayat, iaitu pada pagi ini, lebih tepat lagi sebelum Syamira dan Syahirah masuk ke dalam kereta untuk pergi ke rumah nenek mereka. Kita akan dapat tengok ayat ni dalam perenggan ketiga, iaitu ayat kelima. Dan latar masa yang kedua ialah malam. Dalam contoh ayat adalah apabila tiba waktu untuk makan malam, ibu memanggil Syamira dan juga Syahirah untuk makan malam bersama-sama. Kita dapat tengok ayat ini dalam perenggan ke-13, iaitu ayat yang pertama. Okey, kita akan tengok latar tempat pula. Terdapat tiga latar tempat yang telah saya dapat, iaitu dapur, bilik dan juga ruang tamu. Okey, kita akan tengok yang pertama dulu, iaitu dapur. Okey, dapur, contoh ayat adalah Syahirah yang sudah siap mandi mula menuju ke dapur selepas dipanggil ibu. Kita akan dapat tengok
ayat tersebut dalam perenggan ke-15, iaitu ayat kedua. Okey, untuk bilik pula ada dalam ayat yang berikut, iaitu tanpa banyak bercakap, ayah bangun dari tempat duduk dan menuju ke bilik Syamira. Bilik itu dia menjurus kepada bilik Syamira lah. Okey, yang terakhir adalah ruang tamu. Dalam contoh ayat adalah Syahirah pula ditenangkan oleh ibu dan mula menonton televisyen di ruang tamu rumah. Kita akan dapat tengok ayat tersebut dalam perenggan 14 ayat keempat. Okay, sekarang kita akan teruskan kepada latar yang terakhir, iaitu latar masyarakat. Okey, latar masyarakat saya ada dapat dua, iaitu masyarakat yang marah dan juga masyarakat yang penyayang. Untuk masyarakat yang marah ni, Syamira menunjukkan muka yang sangat marah setelah puas menyakitkan hati kakaknya. Syamira ni dia marah kepada dia menunjukkan muka yang marah apabila dia dah putuskan rantai kakak dia, iaitu rantai Syahirah lah. Jadi bila dah putuskan rantai tu, dia menunjukkan mimik muka yang marah. Okey, yang kedua adalah masyarakat yang penyayang. Okey, setelah mendengar apa yang dipesan oleh ibu dan ayah, Syamira dan Syahirah pun memeluk erat kedua-dua ibu bapa mereka. Dan pada ayat ini kita akan dapat tengok Syahirah dan Syamira mendengar nasihat daripada ayah dan ibu. Kemudian mereka berbaik semula. Mereka berpeluk semula untuk menunjukkan kasih sayang antara sesatu keluarga tu. Okey, sekarang saya akan teruskan kepada nilai. Terdapat 3 nilai yang saya dapat, iaitu kesyukuran, penyayang dan juga baik hati. Okey, kita akan tengok yang pertama dulu, kesyukuran, iaitu dalam kehidupan ini kita mestilah selalu bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Ini merupakan ayat yang diperkatakan oleh ayah kepada kedua anaknya setelah memberi beg baharu kepada kedua-dua anaknya, iaitu Syahirah dan juga Syamira. Okey, untuk nilai penyayang, ibu dan ayah memberi nasihat kepada Syamira dan Syahirah mengenai rantai yang telah putus. Maknanya apabila terdapatnya kejadian Syamira memutuskan rantai Syahirah, iaitu kakaknya, ibu dan ayah ni dia bertindak sebagai satu ibu apalah kepada mereka berdua dan memberi nasihat supaya mereka ni tidak terus membuat kesilapan di masa akan datang. Dan mereka sentiasa menjadi adik-beradik yang penyayang lah, memandangkan mereka pun merupakan saudara kembar. Okey, yang terakhir adalah baik hati. Ayah memujuk Syamira untuk keluar makan sekali bersama dengan keluarga lain, walaupun dia tahu bahawa anaknya, iaitu Syamira ni, melakukan kesalahan, tetapi dia tidak terus menghukum ataupun terus denda anaknya Syamira itu, dan dia masih mengajak Syamira untuk makan sekali dengan ahli keluarga yang lain. Okay, sekarang pembentangan akan diteruskan oleh saudara Johari. Okey, baiklah, saya akan menyambung pembentangan. Sebentar tadi kita dah dengar unsur instruksi daripada saudara Nazmi dan saudara Hanif. Sekarang saya akan teruskan pembentangan dengan unsur ekstrinsik. Yang pertama ialah kepanjangan cerpen, iaitu sebanyak 1171 patah perkataan. Seterusnya kita akan masuk pada gaya bahasa. Yang pertama, singkup. Ini dapat dijelaskan dalam terdapat perkataan seperti nak dan ni yang dipendekkan. Okey, seterusnya repetisi. Dalam satu dialog yang diujarkan oleh Syahirah kepada Syamira, terdapat pengulangan perkataan gelang dan warna. Repetisi ini kita dapat lihat dalam sepanjang cerpen yang dihasilkan. Terdapat banyak pengulangan perkataan gelang dan warna. Yang seterusnya metafora, tali persaudaraan, simili. Begitu juga dengan ikatan persaudaraan yang perlu dijaga oleh mereka supaya tidak terputus lagi, seperti gelang manik yang ditarik oleh Syamira. Diksi, bahasa yang mudah difahami oleh kanak-kanak, seperti perkataan degil dan menangis yang mana tingkatnya tidak terlalu tinggi. Seterusnya, akal budi penulis. Memberi pengajaran kepada pembaca, terutamanya kanak-kanak. Murid-murid sering berdepan dengan situasi pergaduhan begini, maka cerpen putus ini sebagai bahan bacaan yang menunjukkan cara untuk berdepan dengan situasi. Seperti yang kita sedia maklum,
pergaduhan kecil antara adik-beradik dalam satu keluarga ni adalah perkara yang biasa. Jadi melalui pembacaan cerpen ni, pembaca boleh mengetahui cara untuk menyelesaikan satu masalah itu. Ia tidak tertakluk pada adik-beradik itu saja, malahan jika ibu bapa juga yang membaca, mereka juga dapat mencari atau mengenal pasti cara untuk mengatasi masalah itu. Seterusnya, perkara yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang pertama, kemudahan untuk memahami plot cerita yang bersesuaian dengan diri kanak-kanak. Yang kedua, nilai kesabaran, kasih sayang dan rasional. Pengajaran yang pertama, jangan terlalu ikutkan perasaan dan emosi. Yang kedua, perlu cepat sedar akan kesalahan diri sendiri. Tujuan karya yang dihasilkan sebagai bahan bacaan untuk mengisi masa lapang, menambah kosakata, contoh perkataan, pergelangan tangan dan magnet. Ini adalah sangat sesuai untuk pembaca muda, terutamanya untuk menambah kosakata. Dan yang terakhir, menerapkan ajaran agama Islam seperti terdapat tulisan Allah dalam cerpen ini. Ini adalah rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.